Assalamualaikum. Hari ini kita mulakan kelas dengan membaca ilmu kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita berada di bab yang kelima, ungkapan algebra. Di sini cikgu nak katakan maknanya sejarah permulaan bagi tajuk ungkapan algebra ni. Perkataan algebra diterbitkan daripada perkataan Arab al-jabar, daripada sebuah buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah yang ditulis oleh seorang ahli matematik berbangsa Arab, Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Beliau juga digelar sebagai bapa algebra atas sumbangan dalam bidang algebra. Apakah yang akan anda pelajari dalam bab kelima ini? Okey, 5.1 iaitu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Kemudian ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Sebagaimana yang semua pelajar tahu, operasi asas aritmetik iaitu tambah, tolak, bahagi dan darab. Baik. Pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey, kat sini standard pembelajaran. Jadi murid dapat menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi. Jadi dalam subtopik ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertama, kita nak wakilkan sesuatu kuantiti itu dengan menggunakan huruf. Huruf ni huruf A, B, C sampai Z lah. Kalau kita nak wakilkan huruf tu, tak kisah huruf apa-apa, bergantung pada kita lah nak guna. Dah kita wakilkan benda tu, suatu kuantiti yang tidak diketahui nilai tadi, kemudian kita nak nyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai tetap atau nilai yang boleh berubah dengan memberi justifikasi. Baik. Okey, kita tengok bagaimana anda menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Kita ada satu contoh situasi. Okey. Kita ada 3 orang, Encik Lim, Encik Azlan dan Puan Kavita. Encik Lim kata dalam perbualan mereka, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara. Jadi Encik Lim setiap bulan dia akan menderma RM50. Jadi kita dah tahu nilai dia ialah RM50. Macam-macam mana pun setiap bulan tetap RM50. Okey. Jadi nilai derma Encik Lim kita dah tahu. Baik, yang kedua Encik Azlan. Encik Azlan pula kata, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Jadi Encik Azlan kata setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama. Sejumlah wang yang sama, mana contoh bulan 1 sejumlah wang, bulan 2 sejumlah wang, bulan 1 dan bulan 2 tu sama saja nilainya sepanjang tahun sampai bila-bila. Sejumlah wang tu kita tak tahu berapa jumlah wang yang didermakan. Boleh jadi RM10, boleh jadi RM100, boleh jadi RM1000. Kita tak tahu. Baik. Puan Kavita pula kata, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Okey. Puan Kavita pula dia derma bergantung kepada keuntungan dia. Dia berniaga. Contoh bulan ni dia dapat keuntungan RM1000. Mungkin daripada RM1000 dia rasa banyak. Dia boleh bagi derma RM200. Okey, untuk bulan depan
contohnya dia dapat keuntungan sebanyak RM2,000. Jadi, bulan ni dapat banyak. Jadi dia akan bagi RM500 sebagai derma. Bulan yang satu lagi pula, dia dapat kurang keuntungan. Contoh dapat RM200. Jadi bulan ni kita dapat sikit. Jadi, mungkin dia akan derma sebanyak RM20 dalam bulan tersebut. Okey. Jadi, nilai wang Puan Kavita pun kita tak tahu berapa. Itu boleh dinamakan sebagai pemboleh ubah. Boleh berubah-ubah. Dapat beza tak? Antara Encik Lim, Encik Azlan dan Puan Kavita. Encik Lim, kita dah tahu RM50. Encik Azlan, kita tak tahu jumlah wang dia berapa. Puan Kavita pun, kita tak tahu jumlah wang dia berapa. Okay? Jadi daripada dialog ini, kita boleh mengetahui bahawa jumlah derma Encik Lim adalah sebanyak 50 sebulan. Jumlah derma setiap bulan Encik Azlan dan Puan Kavita tidak diketahui. Jadi, yang tidak diketahui ini kita namakan dia sebagai pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni pula kita boleh wakilkan dengan menggunakan huruf. Contohnya, okey, ni cikgu pilih derma Encik Azlan kita katakan sebagai ringgit Malaysia X sebab kita tak tahu berapa, dan Puan Kavita ringgit Malaysia Y setiap bulan. Boleh je nak letak huruf-huruf yang lain bergantung pada diri kita. Okey, contoh derma Encik Azlan setiap bulan kita nak letak RMA, dan derma Puan Kavita kita nak letak RMK setiap bulan. Jadi A dengan K tu nilai yang kita tak tahu, kita wakilkan mereka dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Huruf-huruf ni diri sendiri yang nak letak, terpulang pada diri sendiri. Baik, tips. Satu pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang tetap. Okey, pemboleh ubah tu mempunyai nilai yang tetap jika kuantiti yang diwakili setiap masa sentiasa tetap pada sebarang masa. Contoh ni ada pada jumlah derma yang Encik Azlan bagi. Setiap masa dia sama je. Okey. Satu pemboleh ubah mempunyai nilai yang berubah jika kuantiti yang diwakili berubah mengikut masa. Okey. Kuantiti wang derma yang diberikan oleh Puan Kavita berubah-ubah mengikut bulan. Jadi, kuantiti nilai dia sentiasa berubah. Okey. Derma Encik Azlan RMX, pemboleh ubah tetap. Jadi dia tak berubah-ubah. Dia pemboleh ubah tapi dia tetap. Derma Puan Kavita RMY, pemboleh ubah yang berubah. Okey, kita boleh kategorikan dia sebagai dua. Pemboleh ubah tetap dan pemboleh ubah berubah. Baik, contoh. Contoh, kita tengok Terdapat beberapa biji bola dalam stor sukan. Terdapat beberapa biji bola dalam stor sukan. Jadi yang pertama kita kena fikirlah. Tanya diri kita sendiri, tahukah berapa bilangan bola? Kita tak tahu. Mungkin boleh jadi 10 biji. Boleh jadi 2 biji. Boleh jadi 8 biji. Okey. Dalam stor sukan. Jadi kita tak tahu nilai ni. Jadi ini kita boleh bagikan dia sebagai satu pemboleh ubah. Kita tukar pemboleh ubah ini dengan, okey, kalau cikgu letak Y bilangan bola. Okey, cikgu wakilkan dia dengan satu huruf. Y bilangan bola. Okey, soalan kedua tanya diri kita sendiri. Adakah bilangan bola dalam stor tetap atau berubah? Tetap ke berubah? Okey, dalam stor tu dah berkunci, dia bilangan dia pada hari itu memang tetap macam itulah. Tidak akan berubah. Jadi, di dalam stor sukan, bilangan bola adalah tetap. Jadi, kesimpulan dia, terdapat Y biji bola di dalam stor sukan yang mempunyai nilai tetap. Okey. Jadi, sekian dulu untuk 5.1. Ini nanti kita sambung untuk video yang seterusnya. Okey. Latihan cikgu beri dalam
grup WhatsApp kita. Okey, assalamualaikum.